Polis Terengganu tubuh pasukan pematuhan dan pemantauan SOP. Empat warga Bangladesh antara 5 yang didakwa kerana culik rakan senegara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi 17 September 2021. Anda bersama saya Fahazim. Turut berlintas langsung hari ini kita ada Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan. Fokus hari ini, proses peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara jadi tumpuan. Terus bersama kami di Berita Wilayah. Baik saudara, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan mengadakan lawatan khas ke United Kingdom mulai hari ini hingga 27 September. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Seri Paduka berdua berkenan melawat Battersea Power Station, projek ikonik Malaysia di London yang merupakan usaha sama Sime Darby Property, SP Setia Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Permodalan Nasional Berhad. Seri Paduka berdua juga berkenan melawat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London pada 24 September bagi sesi pertemuan dengan rakyat Malaysia terdiri daripada usahawan, ahli akademik, pelajar serta ketua komuniti. Manakala pada 25 September, Seri Paduka berdua dijadual berangkat melawat Tun Abdul Razak Research Centre TARRC, syarikat milik penuh Lembaga Getah Malaysia, satu daripada institusi R&D getah terkemuka dunia. Seri Paduka turut berkenan menerima kunjungan Ketua Staf Pertahanan United Kingdom, General Nicholas Carter. Pertemuan itu akan menyentuh hubungan kerjasama pertahanan Malaysia dan United Kingdom. 141 pasukan pematuhan dan pemantauan SOP Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN digerakkan Polis Terengganu. Menerusinya, tumpuan lebih ketat diberikan di 30 kawasan tumpuan umum. Ketua Polis Negeri Datuk Rohaimi Mat Isa berkata pasukan disertai 600 anggota pelbagai agensi antara lokasi tumpuan, pulau peranginan, pantai dan hutan lipur. Kerana di fasa 3 ini semua roadblock sepadan di antar daerah telah dibuka. Jadi kekuatan itu mungkin kita dapat membantu sedikit sebanyak bantu untuk penugasan di pulau ataupun pusat peranginan. Ia dilaksana bagi memastikan pengunjung terus patuh SOP. Datuk Rohaimi ditemui selepas menyampaikan taklimat pematuhan SOP Fasa 3 PPN kepada pemain industri pelancongan di Pulau Redang. 4 warga Bangladesh dan seorang wanita tempatan berdepan hukuman gantung atas tuduhan menculik dan meminta wang tebusan. Tertuduh menjadikan seorang rakan senegara sebagai mangsa. Tertuduh dikenali sebagai Mat Raihan Hossein, Josim, Miah Soraf dan Nusrat Jahan Bipasha. Turut didakwa Faridah Jaya Slai Ramesh. Mereka dituduh melarikan seorang lelaki Bangladesh bagi mendapatkan wang tebusan kira-kira RM50,000. Kesalahan dilakukan di Kajang pada 27 Ogos lalu. 7 Oktober ditetapkan untuk serahan dokumen dan sebutan semula kes.
Baik, saudara, Terengganu yang mencapai sasaran nilai ambang membolehkan negeri itu memasuki fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Kasmani Embong, kebenaran itu berdasarkan pencapaian indikator ditetapkan. Indikator yang dilihat adalah kemasukan harian ke hospital bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5 serta penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di bawah 70%. Penggunaan katil ICU, jadi kalau kita lihat di negeri Terengganu masih di tahap yang mencukupi, iaitu di bawah pada 70%. Dan indikator yang terakhir yang dilihat adalah kadar vaksinasi penduduk dewasa dengan 2 dos. So kalau kita lihat yang ini, kita telah jauh mencapai sebenarnya. Kita sekarang ni mencapai 70.2%. Walaupun kita dibenarkan masuk ke fasa 3, kami di Jabatan Kesihatan akan terus memperkukuhkan lagi kerjasama antara semua agensi dalam menjalankan aktiviti kawalan bagi memastikan penularan COVID-19 di negeri Terengganu ini terus terkawal. Orang ramai juga turut lega dengan peralihan fasa ketiga PPN ini kerana banyak sektor dapat dibuka dan beroperasi semula. Kita berada dalam suasana ini sudah pasti memerlukan satu etika ataupun sikap yang kita seharusnya menjaga SOP telah di kerajaan. Berharaplah pada pihak kerajaan perketatkan sikit SOP, memastikan rakyat dipatuhi apa yang kita wawarkan SOP. Tapi apa yang kita nampak masih lagi kurang. Dari segi ekonomi, negeri Terengganu akan lebih majulah. Tapi untuk rakyat negeri Terengganu, kalau tengok pada angka positif ni memang tinggi. Tapi jadi kita ni sebagai rakyat negeri Terengganu memang kena amalkan SOP yang ketat lah. Terengganu mula beralih ke fasa 2 PPN pada 5 Julai lalu. Semakin ramai orang asli di kawasan pedalaman yang terpengaruh dengan gerakan anti-vaksin sebelum ini, kini mahu menerima suntikan vaksin. Keputusan mereka berubah selepas melihat jangkitan COVID-19 meningkat di kawasan perkampungan mereka. Tinjauan RTM di program outreach vaksinasi di Pos Bala Gua Musang, Kelantan mendapati sambutan hangat diberikan penduduk orang asli terhadap suntikan vaksin jenis Kansino apabila mereka menyerbu ke pusat pemberian vaksin PPV di Sekolah Kebangsaan Bala. Kita duduk di pedalaman ni tak ada yang nak bagi penerangan yang tepat lah. Selalu kita dengar media sosial ni dia macam-macam tumahan, macam-macam tuduhan lah. Jadi sekarang ni kita kira macam nampak sendirilah. Berpengaruh tu memang ada lah. Tapi kita semua tolaklah semua berita yang macam tu kan. Jadi kita hari ni kita beramai-ramai lah datang. Tapi sebelum ni kita was-was lah nak bagi untuk cucuk ni kan. Jadi ini hari kita semua datang beramai-ramai. Sementara itu, Pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli Daerah Gua Musang Azman Ngadirun berkata lebih 2,500 penerima vaksin dalam kalangan orang asli setakat ini. Dan masyarakat orang asli memang amat memuaskan dan menggalakkan kerana sebelum ni ada sedikit penolakan ataupun keengganan daripada masyarakat orang asli, tapi setelah kita pergi sehari sebelum dan setelah mereka melihat sendiri usaha yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui jabatan-jabatan ataupun agensi berkenaan, jadi mereka menghargailah usaha yang kita buat. Dianggarkan 2,000 dos vaksin dapat diberi kepada penduduk orang asli di 6 buah pos pedalaman di Gua Musang menerusi program outreach vaksinasi selama 4 hari. Di Terengganu, negeri yang memiliki pelbagai keunikan berjaya mempromosikan Malaysia ke mata dunia. Ia secara tidak langsung menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil ada laporannya.
Ketua Program Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan Universiti Malaysia Terengganu UMT, Dr. Zaliha Zainuddin akui negeri itu terkenal kerana memiliki antara pantai dan pulau tercantik di dunia. Ia juga kaya dengan pelbagai cerita dan sejarah tersendiri. Salah satunya Pulau Bidong di Kuala Nerus yang diiktiraf UNESCO. Lokasi itu pernah dihuni pelarian Vietnam sekitar tahun 70-an. Kini generasi berikutnya yang telah berhijrah ke Paris, Amerika Syarikat dan Australia akan kembali setiap tahun menziarahi kubur nenek moyang mereka. Marine life dan kita punya wetland yang mana masih orang kata dara ataupun masih pure daripada compare dengan tempat lain yang mana telah didevelop. Salah satunya yang saya rasa dan disenaraikan dalam buku guidebook iaitu Pulau Perhentian Kecil yang mana saya tahu dia ke-13 tercantik di dunia. Jadi kita patut berbangga walaupun kita berada di Terengganu tapi kita diiktiraf di dunia mana yang masih kita mengamalkan aktiviti perkampungan dan juga aktiviti yang masih melibatkan tradisional yang mana menjadi salah satu tarikan kepada pulau-pulau di Terengganu lah. Berpengalaman lebih 30 tahun sebagai pengarah tourism Terengganu dan wilayah, Dr. Zaliha Zainuddin berkata, keindahan ini memerlukan tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia bagi mengekalkannya. Saya bangga jadi rakyat Terengganu sebab Terengganu ni macam terkenal di seluruh negara. Bukan di seluruh negara saja tapi di mata dunia. Lepas tu dekat Terengganu ni memang ada keindahan pulau-pulau yang memang menarik lah. Sebagai rakyat Terengganu, saya bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan, keindahan alam semula jadi di Terengganu ni terpelihara. Of course sebab dia punya pantai dia cantik, dia punya pulau-pulau dia and orang dia pun sangat mesra. Sebab Terengganu ni boleh jadi salah sebuah negeri yang boleh jadi one of negeri yang boleh jadi kebanggaan Malaysia lah. So memang kita semua kena pelihara lah Terengganu sekali sama-sama. Terengganu pastinya jadi pilihan pelancong sebaik rentas negeri dibenarkan. Seberapa banyak mana pun produk atau lokasi pelancongan yang cantik dan indah di negeri atau negara ini tidak akan kekal lama tanpa komitmen rakyat Malaysia bagi memastikan keindahannya terus terpelihara. Ayuh Malaysiaku, jangan biar penyu menangis lagi. Siti Jamilah Halim Jamil, Berita RTM. Baik, saudara, sebelum ke perkembangan seterusnya, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa bersama Wan Muhammad Hafiz Hussein di Met Malaysia. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada ketika ini, negara kita menerima pengaruh angin daripada arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat meski ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini di Selangor, di Lembah Kelang, di bahagian pedalaman di negeri Perak serta di negeri Pahang. Buat masa ini sedang mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di satu tempat, juga melibatkan beberapa jajahan di negeri Kelantan dan juga di timur di negeri Terengganu. Keadaan lembap ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti bagi negeri lain kecuali di negeri Selangor. Baik, di negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku kecuali sedikit hujan kini sedang berlaku melibatkan di bahagian pedalaman. Hanya di bahagian pedalaman sahaja. Baik, bagi negeri Sarawak, hujan besar ribut petir di satu dua tempat masih lagi berlaku melibatkan di bahagian Limbang, di bahagian Kapit dan juga di bahagian Kuching. InsyaAllah hujan ini akan beransur dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Baik, menjelang
menjelang ke lewat malam nanti, hujan berserta petir kita jangkakan akan terus berlaku melibatkan dua negeri, iaitu di negeri Selangor dan juga di negeri Pahang bagi semenanjung Malaysia. Tetapi di Sabah tiada hujan, alhamdulillah. Di Sarawak pula hujan berserta petir akan berlaku melibatkan di bahagian Kuching dan juga di bahagian Seri Aman. Di Serian, maafkan saya. Di bahagian-bahagian lain kita jangkakan akan mengalami keadaan cuaca yang agak mendung, tiada hujan. Baik, menjelang ke awal pagi besok, kita jangkakan hujan berserta petir, hujan dan juga cuaca yang agak mendung, yang lembap kita jangkakan akan terus berlaku melibatkan di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia. Melibatkan di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga beberapa daerah di negeri Pahang yang mana hujan kita jangkakan akan terbentuk di kawasan Selat Melaka dan perlahan ianya akan memasuki ke kawasan daratan. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati dan rancang perjalanan anda untuk pergi kerja pada esok pagi. Baik, bagi esok pagi di Sabah, insya-Allah tiada hujan akan berlaku. Di negeri Sarawak, hujan berserta petir juga akan berlaku melibatkan di sebahagian besar di bahagian barat di negeri Sarawak. Baik, bagi anda untuk mendapatkan informasi lebih terkini, anda boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca serta My Gempa. Baiklah, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Saudara, lukisan mural berlampu muncul jadi tarikan pelancong di Port Dickson sekaligus beri wajah baru kepada bandar tersebut. Perinciannya kita bersama Syafiq Azul Zafri di Negeri Sembilan. Silakan. Terima kasih. Lokasi mural berlampu tersebut yang terletak di Jalan Datuk K. Padmanabhan dan Jalan Raja Aman Shah adalah inisiatif untuk menggalak pengunjung singgah ke bandar Port Dickson. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD Zamri Muhammad Esa, ia kini menjadi daya tarikan kepada pelancong untuk datang bergambar pada waktu malam sekaligus menghidupkan suasana malam di kawasan tersebut. Untuk melihat satu, kita kata apa, fenomena barulah di Port Dickson ni, mana kita memberikan satu wajah baru di bandar lama Port Dickson dengan dari segi pencahayaan di kawasan mural telah kita siapkan sebelum ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Port Dickson. Sebanyak RM70,000 diperuntukkan di dua lokasi mural berlampu berkenaan yang termasuk dalam projek pembangunan pelancongan Port Dickson. Selain itu, turut dilakukan kerja pembaikan dan naik taraf kios penjaja di Pantai Bagan Pinang, Pantai Saujana, Dataran Teluk Kemang dan pemasangan papan iklan LED. Peralihan kepada fasa 3 Pelan Pemulihan Negara di Negeri Sembilan yang membenarkan pembukaan semula sektor pelancongan dan perhotelan telah memberi nafas baru kepada pemain industri itu. Ketua Eksekutif Kumpulan Tasik Villa International Resort Joffa Yong Kongzi berkata, pembukaan semula sektor perhotelan juga turut mendapat bantu penjaja kecil menjana ekonomi di kawasan sekitar. Meskipun kelonggaran yang diberi hanya kepada pelancongan dalam negeri, namun sedikit sebanyak dapat membantu melonjak ekonomi sektor tersebut. Kita akan buatkan SOP yang lebih ketat daripada apa yang KKM sudah bagi. So untuk resort dalam Port Dickson, kami memang ada satu agreement
Kalau hotel yang baru buka dalam bulan 9 ini, kami control room allotment. Macam Tasik Villa control 50%. Half of apa yang saya ada. Dengan customer yang masuk, dia pun mesti bagi tahu dia punya vaksin status. Pihaknya akan memastikan SOP ketat dipelihara di premis hotel, termasuk memastikan pengunjung yang datang telah lengkap vaksinasi. Sementara itu, pengunjung hotel ketika ditemui berasa gembira apabila dapat melancong dalam negeri setelah sekian lama tidak berbuat demikian. Boleh pulihkan sektor kita punya pelancongan lah. Boleh sekaligus kita pulihkan sektor ekonomi kita juga sekarang ni kan. So somehow apa yang kerajaan lakukan ni saya rasa okey lah. Yang penting nak melancong juga, tapi SOP kena jaga. Kalau yang bawa anak tu pastikan anak pun jaga SOP, dan yang mana yang bawa warga tua, pastikan warga tua tu pun pastikan jaga SOP dan lengkap dos vaksin. Saya rasa baguslah sebab dia dah, sebab masing-masing semua dah terperap dekat rumah. Bila dah diberi peluang macam ni, kira rasa ni lah, dia kira rasa orang masing kira seronok lah kan. Sebagailah macam apa, dia kira masing-masing semua tension dekat rumah. Penulisan novel adalah sejarah penting mengingatkan generasi muda terhadap kisah terdahulu yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dan pedoman. Abdul Latif Talib atau lebih dikenali sebagai Pak Latif mula menulis novel sejarah kemerdekaan dan sejarah Islam sejak usia muda. Berharap lebih ramai penulis mengusahakan penulisan novel berbentuk ini kerana ia antara medium terbaik menyampaikan fakta sejarah kepada golongan muda. Beliau mengambil sumber rujukan menerusi pembacaan kitab agama dan hadis bagi novel sejarah Islam, manakala bagi novel kemerdekaan, beliau merujuk buku sejarah serta berkesempatan menziarah ke negara luar bagi melihat sendiri bukti sejarah yang ada. Sebab sejarah ni dia penting kepada generasi kita. Sebab sejarah inilah yang akan jadi satu pengajaran pada anak-anak muda kita, di mana jangan mengulang sejarah-sejarah yang silam contohnya kan. Dan dengan baca buku sejarahnya juga, dia boleh menanamkan semangat cinta pada negara. Suatu pencapaian buat beliau apabila ada antara buku yang dihasilkan menjadi bahan bacaan Komsas bagi pelajar tingkatan 4 di sekolah menengah, selain pernah mendapat anugerah bagi penulisan novel sejarah Islam, anugerah buku negara pada tahun 2010. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq. Saudara, operasi sebuah makmal dadah di Johor terbongkar hasil penahanan 10 individu dipercayai ahli sindiket pengedaran bahan terlarang itu. Turut dirampas lebih sukutan heroin dan 14 kg serbuk ekstasi. Semua suspek ditahan dalam 7 operasi berasingan Rabu lalu. Ketika serbuan, sejumlah peralatan memproses dadah turut dirampas. Modus operandi yang dijalankan oleh sindiket ini adalah dengan menyewa rumah gated and guarded untuk dijadikan sebagai stor penyimpanan dadah dan memproses dadah untuk pasaran tempatan dan juga kita percaya untuk pasaran luar negara. Sindiket ini telah beroperasi sejak lebih kurang sebulan yang lepas. Semua suspek direman 7 hari sehingga Rabu minggu hadapan. Dalam pada itu, siasatan pencemaran Sungai Tawakal Kampung Baru Seri Aman Johor Bahru diteruskan polis menerusi kerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar Negeri. Bantuan pakar itu membolehkan siasatan menyeluruh dilaksanakan segera. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PC, antara dapat dikenal pasti punca bahan buangan. Setakat ni baru satu je yang kita sebut tu lah. Sebab tu kita perlu buat operasi susulan lagi yang kita insya-Allah kita akan kenal pastilah dengan Jabatan Alam Sekitar dari mana bahan-bahan buangan yang dibawa untuk dibuang di Johor ni.
Soal siasat terhadap semua suspek sedang berjalan. Semalam, 8 individu direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. 6 kilogram syabu dirampas di perairan selatan Tanjung Setapa Kota Tinggi, Johor. Dadah berkenaan dipercayai mahu diseludup keluar ke negara jiran. Rampasan dibuat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Tanjung Sedili malam kemarin. Dadah ditemukan disimpan dalam tong di sebuah bot. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, suspek yang menyamar sebagai nelayan bertindak melarikan diri ke perairan Indonesia. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Johor, Kapten Maritim Simon Templar Low Tusa berkata, suspek dipercayai cuba menyeludup keluar dadah berkenaan ke negara jiran menerusi perairan sempadan negara. Tradisional dengan menggunakan bot-bot kecil sebagai pengangkutan. Maritim Negeri Johor akan menyiasat lanjut kes ini bagi menjejaki dalang atau pihak terlibat dalam pengedaran dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik saudara, seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini adalah Kementerian Kesihatan Malaysia kini sedang meneliti isu kekurangan pakar perubatan yang dihadapi hospital kerajaan di negeri itu selain reaksi mengenai pengecualian kuarantin 14 hari bagi individu lengkap vaksinasi memasuki Sarawak. Kita terus bersama Buma Win untuk perinciannya. Silakan Buma. Ya Ifah. Kementerian Kesihatan Malaysia kini sedang meneliti isu kekurangan pakar perubatan yang dihadapi hospital kerajaan di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Agodagang berkata pihaknya sedang dalam peringkat perbincangan bagi mengatasi masalah berkenaan dengan memberi keutamaan kepada warga Sarawak sendiri. Jadi sebab itu kita pun sudah buat perancangan untuk how to deal mengambil pakar daripada negara-negara lain lah melalui expatriate, kita on contract basis lah. Itu dalam perancangan. I think semua ini akan dimajukan kepada kerajaan sama ada kita dapat teruskan atau tidak. Ya, sebab involve cost. Dedahnya lagi, seramai 532 pakar perubatan sedang berkhidmat di hospital kerajaan di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Hospital Bau dalam rangka kerja lawatan berkala ke hospital serta klinik-klinik luar bandar. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu kekurangan pegawai perubatan di Hospital Bau juga sudah diisi dengan lantikan kontrak. Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak yang mengecualikan kuarantin wajib 14 hari kepada individu yang lengkap vaksinasi memasuki Sarawak disambut baik. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh, statistik juga menunjukkan peratusan penduduk yang didapati positif kategori 3 ke 5 juga rendah. Datuk Len Talib yakin kerajaan bukan sahaja melihat kepada jumlah kes harian tetapi menilai situasi terkini mengikut beberapa nilai ambang lain seperti kadar peratusan vaksinasi, kadar penggunaan katil hospital dan kadar penggunaan katil di ward unit rawatan rapi. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan negeri kerana inilah yang kita mahu. Tapi dalam masa yang sama kita nak nekankan supaya semua kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan SOP ini patut dipatuhi oleh semua pihak. Datuk Len ditemui pemerintah selepas menghadiri program sepakat Ad Community anjuran Jabatan Penerangan Sarike di Dewan Masyarakat Kampung Selalang Sarike. Data setakat 15 September pada laman web COVID Now merekodkan Sarawak telah capai 89% populasi dewasa. Baik, dalam perkembangan sama, keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang memberi pengecualian kuarantin 14 hari kepada individu yang lengkap vaksinasi apabila tiba di negeri ini disambut baik. Ia sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada anak-anak Sarawak yang telah lama tidak pulang ke kampung halaman ekoran pandemik COVID-19.
Bagi Hilda Nue, hampir 3 tahun beliau dan suaminya yang menetap di Kuala Lumpur tidak pulang ke kampung halaman di Sri Aman dan keputusan JPBN tersebut amat mengembirakan mereka. Kalau dulu perlu kuarantin 14 hari, ia adalah sukar bagi kami kerana cuti kami habis untuk kuarantin sahaja. Namun walaupun sudah lengkap vaksin 2 dos dan tidak perlu menjalani kuarantin 14 hari, tetapi masih perlu menjalani ujian RTK. Itu tidak mengapa sebab demi untuk mengetahui kesihatan sendiri dan demi untuk keluarga di kampung. Sementara itu, pengecualian kuarantin yang diberikan itu harus digunakan dengan betul, iaitu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh kerajaan negeri seperti menjalani saringan RTK antigen serta mengisi borang pengisytiharan kesihatan untuk memasuki Sarawak bagi melindungi diri serta keluarga. Sekiranya kuarantin ini ditiadakan, kami dapat meluangkan banyak masa bersama dengan keluarga yang telah lama kami tinggalkan. Namun demikian, kelonggaran yang diberikan ini bukan membuatkan kita lupa ataupun alpa dalam menjaga SOP. Berbeza pula dengan Amar Syafiq Hamzah yang bertugas di Sarawak walaupun tiada kuarantin dan hanya memerlukan permit rentas negeri untuk pulang ke Kuala Lumpur, namun dengan pelepasan tersebut akan memudahkannya untuk ulang alik ke negeri ini. Adalah satu keputusan yang baik dan amat ditunggu-tunggu oleh kami. Dan kami berharap agar keputusan ini dapat mengubati kerinduan anak perantauan dan juga mereka yang bekerja di Sarawak ini. Pelepasan kuarantin bagi individu lengkap vaksinasi berkuat kuasa semalam, namun bagi individu yang balik dari luar negara perlu menjalani kuarantin 14 hari sebelum memasuki Sarawak. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 secara mendadak membabitkan varian Delta sejak kebelakangan ini telah menimbulkan rasa gelisah dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Bagaimanapun, menurut Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dalam sidang medianya selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu pada Rabu lepas, berdasarkan laporan harian COVID-19 di Sarawak, jumlah kes positif yang meningkat itu adalah pada kategori 1 dan 2, iaitu tiada bergejala dan bergejala ringan. So therefore, I think no point for those who kicking well, even though they are positive. As you all know, we have Delta variant now. And their infectivity, the transmission is very vigorous. So therefore, we cannot treat it as the same as what it was before. Jelasnya, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kemenang, proses vaksinasi melibatkan remaja berumur 18 tahun ke atas di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK telah mencapai 100% imuniti kelompok serta seramai 6,450 orang remaja berusia 16 dan 17 tahun menerima dos pertama pada 8 hingga 12 September lepas. Sementara itu, bagi dos kedua pula, golongan berkenaan akan menerima suntikan vaksin pada penghujung September ini sebelum sesi persekolahan yang dijangka bermula pada 4 Oktober depan. Beliau turut mengulas mengenai ujian RT-PCR atau RTK antigen bagi pengesanan COVID-19 yang masih dilaksanakan bagi kemasukan ke bahagian Bintulu akan dibincangkan dengan JPBB Bintulu untuk membuat keputusan. Setiausaha Politik Ketua Menteri yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng, Abu Seman Jahwi, mengembuskan nafas terakhir pada usia 64 tahun di Pusat Perubatan Swasta di Sibu kira-kira pukul 5 pagi tadi. Allahyarham, Abu Seman meninggalkan dunia akibat komplikasi jantung. Allahyarham dimasukkan ke pusat perubatan tersebut malam tadi bagi mendapatkan rawatan selepas mengadu mengalami sakit dada. Balu Allahyarham Abu Seman, Dayang Normaliza Awang Tambi, ditemui pemberita di luar rumah wakaf Masjid An-Nur di Sibu menyifatkan suaminya seorang yang periang dan peramah. He's a very cheerful and very happy person. Easy to talk with and very understanding. And he loves everybody. Yeah, it's very easy, man. Very nice person. I miss that.
Jenazah Allahyarham disembahyangkan di Masjid An-Nur Sibu sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kemuyang Sibu pukul 2 petang. Allahyarham Abu Seman meninggalkan seorang balu, 4 anak dan 2 orang cucu, pernah menyandang kerusi Dun Jemoreng dari tahun 2006 sehingga 2016. Beliau kemudiannya digantikan oleh Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya pada pilihan raya umum Dun Sarawak 2016 atas faktor kesihatan. Majlis Pengakap Sarawak amat mengalu-alukan sokongan daripada pelbagai pihak bagi membantu ahli pengakap dan keluarga mereka mempertingkat pengetahuan khususnya melanjutkan pelajaran ke peringkat institusi pengajian tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan dan Presiden Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikom berkata, ini kerana Persatuan Pengakap tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi membantu ahli serta keluarga mereka yang ingin atau mendapat peluang melanjutkan pelajaran. Oleh yang demikian, Tan Sri William menyifatkan kesudian pelbagai institusi pengajian tinggi untuk bekerjasama dengan Majlis Pengakap Sarawak menyediakan program beasiswa adalah langkah yang baik sekaligus membantu meningkatkan sosioekonomi para penerima beasiswa. Tan Sri William berucap pada Majlis Pemataraian Memorandum Persefahaman MOU antara Majlis Pengakap Sarawak dan institusi pengajian tinggi di Kuching. MOU tersebut merupakan program beasiswa bagi membolehkan ahli pengakap dan keluarga melanjutkan pengajian tinggi selepas tamat tingkatan 5 dan 6. Program tersebut akan dilaksanakan dengan kerjasama 4 institusi pengajian tinggi. MOU ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kolej SATT Muhammad Nazri Dato' Abdillah, Pengarah Eksekutif Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak Halman Sabri, Pengetua Segi Kolej Dr. Suzy Lau Meng Ching dan Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Teknologi Sarawak Jocelyn Ku Fei Fei. Manakala Majlis Pengakap Sarawak diwakili oleh pengerusi ESCO-nya Peter Chai Mui Seng dan disaksikan oleh Tan Sri William Mawan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Saudara, Kerajaan Negeri Sabah bekerjasama dengan JKR bagi melaksanakan program integrasi data sistem kawal dan lapor. Ia dijangka memudahkan laporan kemajuan fizikal projek infra di negeri berkenaan. Perinciannya kita bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Baik Ifah, Sabah menjadi negeri pertama menjalin kerjasama dengan Jabatan Kerja Raya Persekutuan untuk pelaksanaan program integrasi data sistem kawal dan lapor skala PALMS. Sistem ini akan memudahkan perkongsian maklumat mengenai projek infra sedang dijalankan di Sabah sama ada di bawah JKR Persekutuan maupun negeri. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Arthur Joseph Kurup, integrasi ini akan membolehkan perolehan maklumat proses pelaporan kemajuan fizikal projek dengan segera, tepat serta menjimatkan kos. Kita dapat melaksanakan pembinaan infra dengan lebih cepat untuk memajukan lagi negara kita, meningkatkan lagi kemudahan infrastruktur dan pada masa yang sama kita dapat menyumbang kepada program ataupun usaha untuk memulihkan ekonomi negara kita. Arthur bercakap dalam sidang media, Majlis menandatangani nota kerjasama antara kementeriannya dengan Jabatan Kerja Raya Sabah bagi pelaksanaan program integrasi data sistem skala PALMS di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang juga Menteri Kerja Raya menyambut baik kerjasama tersebut. Dengan adanya perstrukturan ataupun kolaborasi digital ini akan memudahkan kedua-dua jabatan untuk mengikuti perkembangan, pemantauan dan sebagainya termasuk pelaksanaan projek-projek di antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Sabah. Dalam pada itu, Datuk Bong turut memaklumkan beliau dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa mengkaji masalah bencana alam di negeri ini. Ia berikutan kejadian bencana yang kerap berlaku kebelakangan ini seperti banjir dan tanah runtuh. Sementara itu, peruntukan persediaan bencana sebanyak 18.241 juta ringgit yang diberikan kepada Sabah seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam akan digunakan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana alam penghujung tahun ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahilmi Yahya, menzahirkan rasa penghargaan kepada keprihatinan Kerajaan Persekutuan dalam pengurusan bencana di Sabah.
Dana tersebut akan diurus oleh kerajaan negeri melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana dan terus kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana daerah-daerah. Syahilmi berkata demikian kepada media ketika melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Penampang. Beliau menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada 7 keluarga yang terjejas banjir. Penduduk ini dijangka dibenarkan pulang pada bila-bila masa berikutan keadaan semakin pulih. Rabu lepas, hujan lebat berterusan mengakibatkan beberapa kejadian banjir dan tanah runtuh yang mengorbankan 2 nyawa dan 40 keluarga terkesan di sekitar Penampang. Usaha vaksinasi golongan remaja di negeri ini yang dimulakan sejak semalam berjalan lancar. Di Penampang, ahli kelab Dahai Karate berumur lingkungan 12 hingga 17 tahun lengkap berpakaian seragam karate hadir bersemangat mendapatkan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan KDCA. Pengurus pasukan kelab Dahai Karate Penampang, Nur Fitri Abdullah berkata, remaja ini yang ditemani ibu bapa masing-masing mengambil inisiatif berpakaian karategi untuk memberi semangat kepada remaja lain supaya tampil mendapatkan vaksinasi. Kami mau kasih tunjuk supaya atlet-atlet lain yang seumur dengan mereka 12 hingga 17 tahun berani untuk minta vaksin. Sebab kebanyakan yang usia mereka akan takut. Jadi itulah kami bagi orang pakai kata baju karate. Hari ini saya pergi ke vaksin di KDCA Penampang. Saya sangat teruja kerana mendapat vaksin, iaitu 12 hingga 17 telah dibenarkan untuk mendapat vaksin. Vaksin melindungkan diri dan juga tingkatkan imunasi badan. Jadi ambillah kamu vaksin supaya imunasi kamu sihat dan juga tubuh kamu susah untuk dapat penyakit-penyakit yang teruk seperti COVID-19. Ambillah kamu vaksin sekarang supaya kita tidak kena COVID. Sebab kan kita tidak pergi sekolah dan masuk kedai. Jadi kita mesti ambil vaksin supaya lindung diri daripada COVID-19. Jadi kawan-kawan ambillah vaksin. Sementara itu, Beaufort yang sudah mencapai imuniti kelompok dan kadar vaksinasi penduduk juga melebihi jumlah disasarkan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK masih dijalankan bagi memastikan setiap individu mendapat perlindungan. Antaranya melalui program outreach dilaksana Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah di sekitar Pekan Beaufort. Pegawai Perubatan Kesihatan Beaufort yang juga Ketua Operasi Program Dr. Rizwan Roger berkata, program ini juga memberi peluang kepada pihaknya memberi maklumat tepat vaksin kepada orang awam yang mempunyai keraguan. Kita namakan program hari ini Beaufort Task Force. Sasaran kita adalah kepada pekerja-pekerja di sekitar Pekan Beaufort yang belum mendapatkan vaksin, dan kita akan komplitkan pengambilan vaksin dorang tu here and then. Mereka yang ditemui menyifatkan program dijalankan dengan kerjasama polis dan pihak berkuasa tempatan PBT ini sangat baik. Usaha KKM, penguatkuasa polis, majlis daerah ini untuk menjejaki mereka-mereka yang belum divaksin ini sangat baik sekali. Satu usaha yang kira baguslah, kan? Mana yang orang belum dapat vaksin lagi, mungkin mereka takut, belum ada kesedaran dan sebagainya, kan? Jadi ini apabila kita sendiri yang jumpa, kita bagi penerangan, maka mereka pun tidak ada rasa was-was lah. Terima kasih banyaklah pasal diorang jumpa sama saya. Pasal anak saya saja, saya suruh vaksin dulu, Pak. Saya belakang. Baik untuk orang ramai, jadi biar satu Beaufort semua kena vaksin. So tidak macam kalau berjalan kan tidak rasa takut. Setakat 15 September, kadar pemberian dos 1 bagi daerah Beaufort sudah mencapai 108.11%, iaitu 53,929 dos, manakala dos vaksin lengkap 101.13% atau 53,296 dos. Peruntukan pembangunan berjumlah RM4.66 bilion kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam mendapat reaksi positif pemimpin di negeri ini. Ia pastinya dapat memperhebat usaha pembangunan yang sedang dirancang khususnya di kawasan luar bandar.
saya mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri malam tadi. Semoga ianya dapat membantu terus mempercepatkan dan merancangkan pembangunan negeri Sabah dalam menghadapi keadaan-keadaan yang masa depan penuh dengan cabaran ini. Untuk memajukan pelancongan di luar bandar. Karena kebanyakan daripada tarikan-tarikan pelancongan di luar bandar ini, infra dia dari segi jalan raya, bekalan air bersih, dan bekalan listrik dan sebagainya. Ini harus dinaik taraf supaya usaha kita untuk membangunkan pelancongan desa ini mencapai apa yang kita hasratkan. Perdana Menteri mengumumkan peruntukan pembangunan Sabah dan juga 4.47 bilion ringgit kepada Sarawak ketika berucap merasmikan sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu malam tadi. Peruntukan bakul disalurkan di bawah Pelan Pusingan Pertama Rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentang di Parlimen pada 27 September depan. Masalah haiwan ternakan berkeliaran di Keningau sedang ditangani dengan teliti. Menurut pegawai daerahnya, Walter Kenson, pihaknya kini dalam peringkat perbincangan dengan pemimpin tempatan dan penduduk bagi mencapai penyelesaian terbaik. Sebarang langkah dan keputusan untuk menangani isu berkenaan perlu diperhalusi agar dapat diterima semua pihak dengan baik. Kita perlu membuat keputusan ini secara berhati-hati sebab dia melibatkan budaya dan sensitiviti penduduk, dan kita juga akan buat engagement dengan pemimpin-pemimpin tempatan di peringkat akar umbi untuk mendapatkan maklum balas supaya keputusan yang kita akan buat itu adalah satu keputusan yang boleh diterima. Walter berkata demikian ketika ditemui media di Keningau. Masalah haiwan ternakan berkeliaran di daerah ini seringkali diutarakan orang ramai yang bimbang ia akan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya selain najis yang mengotorkan jalan raya dan kawasan perkampungan. Sekian perkembangan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Terus amalkan SOP, jaga penjarakan dan kerap basuh tangan. Kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Konstantin. Saudara, berita wilayah akan berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Pulau Pinang berharap kerajaan pusat akan menyenaraikan negeri itu dalam program gelembung pelancongan. Ia bagi memulihkan industri pelancongan terutamanya sektor perhotelan yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Laporannya bersama Hamizah Mansur. Pengurusi Persatuan Hotel Malaysia MAH Cawangan Pulau Pinang, K. Raj Kumar berkata, permai industri bagi sektor pelancongan di negeri itu sudah bersiap siaga dengan pematuhan SOP ketat termasuk lengkap dos vaksinasi. Daripada pekerja vaksin, kita dah sampai ke tahap yang semua pekerja hotel telah mendapat first dose. Lebih kurang dalam 48% hotel staff ni dah dapat second dose dan akan dapat sehingga penuhnya 15 Oktober ni, saya rasa dalam 80% pekerja hotel akan dapat 2 dose full vaksin. Rata-rata pengusaha pelancongan meluahkan harapan agar pembukaan di Pulau Langkawi menjadi titik tolak pembukaan semula Pulau Pinang. Harap menunggu keputusan di Langkawi, keadaan dia berjalan sampai tahap yang ke mana, sukses atau tak sukses. Kalau tak sukses, kita di Pulau Pinang ni jangan buka lagi. Kita tunggu sampai satu trial yang kerajaan buat di Langkawi itu berjaya, dan saya harap secepat mungkin di Pulau Pinang buka, dan gunalah konsep itu untuk kita terus memajukan pelancongan di Pulau Pinang ini. Buka. Saya harap sama juga orang kata kat Penang ni. Kerajaan akan buka juga sektor pelancongan. Semua yang ingin keluar melancong masuk ke Penang. Ia sebanyak membantu kami sebagai peniaga-peniaga yang tepi jalan ni, dan juga orang lain tu kira semua kira ada harapan lagi kata nak hidup.
Dengan pembukaan sektor pelancongan di Pulau Langkawi, diharap ianya menjadi kayu ukur sebagai persediaan rapi bagi pembukaan pulau-pulau peranginan yang lain secara berperingkat, terutamanya Pulau Pinang, Pulau Mutiara ini. Sekian laporan Hamizah Mansur, Berita RTM. Hakikat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak boleh dipertikai. Namun, penguasaan bahasa lain boleh menjadi nilai tambah demi memperkukuh perpaduan. Ia selaras nilai jati diri keluarga Malaysia bagi meraihkan perbezaan unik dalam kalangan masyarakat majmuk. Syafiq Akhir menyingkap keistimewaan itu. Lahatlah. Hingga orang tersiap. Lambat aman nari apa itu tuan. Ya, Amma suka kita kecek latte. Moga kita kecek latte malam ini deh. Keunikan dan tarikan Malaysia sebagai negara yang memiliki berbilang bangsa sukar dinafikan. Perbezaan bahasa yang dituturkan tidak menjadi kekangan untuk hidup harmoni. Semangat harmoni yang diterapkan melalui penerimaan budaya dan bahasa berbeza juga membuktikan rakyat Malaysia bersatu di bawah payung perpaduan. Disebabkan saya dibesarkan dalam kalangan atau komuniti orang Melayu di mana saya mempunyai ramai jiran-jiran dan kawan-kawan orang Melayu. Jadi sejak kecil memang sejak tadika sebenarnya saya banyak kawan Melayu, jadi daripada situlah saya fasih dan juga bahasa Melayu merupakan antara bahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian saya dan keluarga saya. Tamil ni daripada makcik kecil lagi. Masa tu duduk dekat Buntung, Ipoh Buntung tu kan. Duduk situ, lepas tu orang kata jiran-jiran semua orang Tamil. Tak ada Melayu. Ada Melayu pun adalah dalam orang kata dalam 2-3 rumah. 3 rumah tu pandai cakap. Macam adik-beradik makcik pun semua pandai cakap. Kita dah biasa dari kecil kan. Saya mula belajar Mandarin sejak umur 4 tahun. Sejak kindergarten. Tahun-tahun yang datang tu sampai sekarang memang ada banyak yang baik lah. Saya ada banyak kawan Cina. Bukan sebab saya boleh cakap bahasa Cina sajalah, tapi it's just satu plus point untuk mengetahui bahasa mereka. Kebolehan bertutur pelbagai bahasa ini juga dapat menjalinkan perhubungan yang lebih mesra antara satu sama lain. Macam kita cakap tadi lah kan, macam wow bila kita jumpa contoh orang Melayu dari India reti cakap bahasa Cina, orang Cina reti cakap bahasa Tamil. Saya rasa macam negara kita akan jadi lebih meriah, dan benda ni berlaku, dan menguasai bahasa lain juga dapat memupuk perpaduan antara kaum dan seterusnya menjadikan kita keluarga Malaysia. Kak ambil pen, kak tulis nama, alamat, nombor IC apa semua. Okey, terima kasih pandai yang cakap Hindu tak ada lah. Boleh lah kata nak cakap, taklah pandai. Ada gunanya kita ni, kita boleh tolong orang kan. Justru, tidak kira apa jua latar belakang kaum, perbezaan harus diketepikan demi kesepaduan khususnya dalam episod menentang COVID-19 masa kini. 我想跟全部人讲，selamat Hari Malaysia，然后现在COVID，所以全部人在家不要出来，帮我们的Malaysia 去一个很好的地方。 Jadi harap kita semua masih akan jaga diri kita masing-masing, jaga SOP and take care and senyum semua. Inilah dia keunikan yang ada dalam negara kita. Penguasaan pelbagai bahasa ini merupakan lambang yang kita semua sebenarnya berbumbung di bawah konsep keluarga Malaysia. Betul tak Puan? Amat நல்லதுதான். நம்ம மலேசியால இருக்கிறது எல்லாம் பேசணும். தமிழ் பேசணும், மலாய் பேசணும், சீன பேசணும். அதுக்கு தான் நல்லது நம்மளுக்கு. Okey. Laporan Syafiq Akhir, Berita RTM.
Langkah kurung rakyat tidak lagi sesuai, namun kelonggaran yang diberi bukan lesen untuk leka meski sudah lengkap vaksinasi. Baru-baru ini tular di media sosial menunjukkan Sungai Pisang dibanjiri pengunjung sehingga tidak mengedahkan prosedur operasi standard SOP. Ikuti tinjauan dilakukan Khamis malam sempena cuti umum. Tinjauan mendapati kawasan berkenaan telah ditutup bagi memastikan tiada pengunjung yang masuk ke kawasan itu. Pemantauan di Bukit Langgung mendapati terdapat orang ramai berkelah dan mandi bersama ahli keluarga. Bagaimanapun, kawasan itu kelihatan terkawal dan orang ramai dilihat menjaga SOP. Pemantauan turut dijalankan di kawasan hutan simpan Selangor di Ulu Yam. Kawasan yang sepatutnya ditutup itu didapati dipenuhi orang ramai. Semasa pemantauan, kami dapati pihak berkuasa sedang menjalankan operasi. Keadaan akhirnya lenggang apabila orang ramai diminta mengosongkan kawasan itu segera. Perkara sama turut dikesan di Taman Tasik Metropolitan Kepong. Tinjauan mendapati ada segelintir masyarakat leka dan tidak mempedulikan sepenuhnya SOP yang ditetapkan. Antara pelanggaran SOP dikesan tidak imbas mai sejahtera, gagal amalkan penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka. Bawa anak kecil masuk dalam, itu dalam keadaan risau jugalah. Banyak tak ikut SOP. Kamu ramai tak ikut SOP? Sebab apa kak? Tak tahulah, ada orang dah seronok agak. Dah lama di rumah boleh lepas. Sebab saya melihat orang dekat sini terlalu ramai kan, sebab tu saya rasa risau lah. Jadi mungkin orang yang berjalan kaki melalui tu, so diorang dah terambil sambil lewa. Baik, saudara, berita wilayah edisi 17 September 2021 berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan selama sejam bersama kami di Berita Wilayah. Jangan lupa kongsikan perkara menarik di sekitar anda yang sahih di Berita RTM. Saya Fahazin, Assalamualaikum dan insyaAllah kita berjumpa lagi.